pamit mau pulang, tapi mama mau marah karena sekarang so malam. Malam aku kita dia mau susul. Kita pamit aku kita dia mau susul karena sekarang so malam. Kita pamit mau pulang karena sekarang so malam. Aku kita dia mau susul. Aku kita dia mau susul karena sekarang so malam. Asik deh. Kita pamit mau pulang, tapi mama mau marah karena sekarang so malam. Malam aku kita dia mau susul. Kita pamit aku kita dia mau susul karena sekarang so malam. Kita pamit mau pulang karena sekarang so malam. Aku kita dia mau susul. Aku kita dia mau susul karena sekarang so malam. Asik deh.
Kita pamit mau pulang, sampai mama mau marah, karena sekarang so malam, malam. Aku kita dia mau susul, kita pamit, aku kita dia mau susul, karena sekarang so malam. Kita pamit mau pulang, karena sekarang so malam. aku kita dia mau susul, Aku kita dia mau susul, karena sekarang so malam. asik deh. Kita pamit mau pulang, sampai mama mau marah, karena sekarang so malam, malam. aku kita dia mau susul, Kita pamit, aku kita dia mau susul, karena sekarang so malam. kita pamit mau pulang, Karena sekarang so malam. aku kita dia mau susul, Aku kita dia mau susul, karena sekarang so malam. asik deh.
Kita pamit mau pulang, tapi mama mau marah karena sekarang so malam. malam aku kita dia mau susul. Kita pamit, aku kita dia mau susul karena sekarang so malam. Kita pamit mau pulang Karena sekarang so malam. aku kita dia mau susul. Aku kita dia mau susul karena sekarang so malam. Asik deh. Calon mantu, calon mantu, calon mantu, calon mantu, calon mantu, calon mantu, Selamat datang kepada rancangan Sahabat Bertani. Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke rancangan yang gila. Ustaz melayani 3 jejaka dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Eric, Pipul, Ijat dan Indra akan kami terus bertanya, mencari yang suci lagi yang esa dalam siri podcast Sahabat. Selamat datang kepada rancangan Sahabat Bertanya. Assalamualaikum semua. Selamat datang kepada podcast yang gila Sahabat Bertanya. Saya host anda Indra Sahib. Dan saya Izzat Jackie Chan. Saya Eric Pipul. Iya, jangan main-main jadi kita tadi ada technical problem sikit. Maklum lah. Jadi macam semua okey, sihat Okay, baik, Alhamdulillah. Dah berapa bulan kita rest? Berapa Berapa bulan? 13 hari. 13 hari kau kira 2 minggu. Ustaz dia cari korang je tau. 2 minggu sekali. Ustaz pun tanya mana ni Eric dengan Ijat last week Mana dia pergi ni? Last week dah ada. Last week. Last week. Tak nak pecah tembelang je. Kegiatan senamkan otot-otot. Senangkan otot-otot, yang senang-senangkan kaki tangan kita Nak rembat bola pun senang Bola tu banyak tau. Jangan nak pasal berbual bola lagi. Okey. Jadi kita ada banyak soalan nak ketengahkan kepada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz. Jadi jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Like and share guys, like and share. Thank Kopi you. jangan lupa kopi. Sebelum tu jangan lupa like and share. Like and share. Kita kembali lagi selepas ini. Salam
sejahtera kepada semua. Selamat datang ke rancangan yang gila. Ustaz melayani 3 jejaka dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Eric People, Ijat dan Indra akan kami terus bertanya, mencari yang suci lagi yang esa dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Yo, yo, drop it hard, yo. Haha. Anda sedang mendengar podcast yang gila lagi bermanfaat. Hit it, Ijat! Ya, saya host anda Indra Sahib Dan saya Izzat Goki. Saya Eric Anda People. sedang mendengar siri podcast Sahabat Bertanya. Ya, selamat kembali lagi pada podcast Sahabat Bertanya. Hari kita nak santai-santai Sambil santai, sambil nak bertanya kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Selamat datang. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz sihat Ustaz Alhamdulillah. Sihat. Lepas makan otak-otak siap Ustaz Kita tadi sebelum start kan, ni nak beritahu penonton lah kita ada menjamu selera sikit lah Percaya raya pun tadi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada siapa? Terima kasih kepada Al-Fadil Al-Karam. Eric People. Kuih raya dah keluar. Engkau macam saya ambil hari Cina pula Aku bawa jadi tu bawa. Oh, kuih raya. Kuih raya dia dah bawa dah. Dahsyat. Dah tak sabar tu. Dahsyat. Okey, kita ada beberapa soalan nak tanya kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz juga. Tapi sebelum itu bagi yang sedang menonton live ini, jangan lupa like dan share, dan dalam masa yang sama, kalau anda ada soalan untuk diketengahkan dalam siri podcast live ini, sila muatkan soalan anda di laman komen di bawah. Jadi insya-Allah kita akan ketengahkan ketika kita berada dalam live show ini. Dan juga bagi mereka yang suka kepada mukanya Eric People, suka kepada senyumannya Ijat Koki, dan suka kepada merepeknya Indra Sahib, kan, silalah belanja kita kopi, kan, lungsurilah Apple, kau tunjuk atas. Atas. Ni atas. Kanan sikit. Nak buka fireball tak? Tak, kau tengok kau punya ni lah sini. Nampak ni. Oh, okey. Itu dia. Itu dia link dia. Itu dia link dia. www.buymeacoffee.com/snmtv. Okey. Belanja kopi tak mahal kan. Dia murah-murah je kopi. InsyaAllah memberikan manfaat kepada kita yang melakukan live tiap-tiap minggu, insyaAllah. Tapi nak belanja bukan 4 Kita ada 5 orang kat sini. 5 orang. Orang yang kelima mastur. Dia masih gayet lagi. Dia mastur. Dia sekejap nampak, sekejap tak nampak weh. Dia kalau masuk, kau punya muka pun dah lebam so. Habis. Engkau dah tak ada bisnes tau. Dia punya buku tangan aku tengok Aku dah rasa Aku dah rasa Engkau pernah ketemu dengan dia ke? Tak, dia gurau. Dia begini macam melayang. Oh, aduh, dahsyat boy, dahsyat. Kuda-kuda kau kurang tu. Okey, jadi insyaAllah kita akan ketengahkan kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz. Soalan yang pertama, di sini kita ada soalan dari ini soalan saya petik daripada salah satu daripada penonton kita. Mereka menghantarkan mesej secara private di sini. Jadi soalannya kan, salam Ustaz and SNM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia menanyakan di sini, can we perform solat jenazah for a person who is still alive? I was told by their leader once on a umrah trip a few years ago. The leader received visions that he would die in the city of Mecca and will not come back home. His group performed the solat jenazah for their leader at the peak of Jabal Nur.
no one questioned why and no one said anything when he left the city back to Singapore safe and sound. Jadi ini sedikit Ustaz nak saya terjemahan dalam bahasa Arab lah. Sila tafadhal mashkura. Lupa pula nak bawa kamus. Jadi di sini dia menanyakan sebuah soalan boleh tak kita solat jenazah kan, itu solat jenazah kepada yang masih hidup. Jadi dia nukilkan sebuah cerita yang mana beliau pernah pergi umrah dengan seorang tokoh ataupun ketua dalam sebuah tarikat. Kan, ketua dalam sebuah tarikat. Maka ketua ini dia mengatakan kepada anak-anak muridnya, kan, mengatakan anak muridnya iaitu aku ni bakal mati di kota suci Mekah ni. Dan aku ni tak akan kembali balik. Jadi macam nak farewell lah. Advance booking kan. Macam nak farewell, farewell speech kan. Jadi dalam masa yang sama dia mengatakan aku nak anak-anak murid aku solatkan jenazah ke atas aku yang masih hidup ini. Baik, mandikan sekali ya. Aku kalau tak nak mandikan lah. Aku mandikan lah. Ni tukar tabur pacai dia ni. Kalau aku belikan kain kapan dulu. Tak ada kan. Kalau kita mandikan mayat kan, this different thing tau. Ni kalau kita mandikan orang yang hidup, orang tu masih boleh kita rasa dia punya isi dia tu masih lembut lagi tau. Masih ada certain kind of lembut tak apa, jangan dia keras. Dia keras aku guti. Okay, so di sini lagi aku sambung apa yang diterjemahkan daripada soalan dalam bahasa Inggeris ni. Maka dia memerintahkan anak-anak murid dia untuk solatkan jenazah di atasnya Jabal Nur. Okay. Dan Jabal Nur ni kalau kita kaji balik sejarah ni sebuah gunung yang bersejarah dalam Islam. Dan dia melakukan sebuah upacara wallahu alam ini dah terlanggar daripada jalan syariat kita. Dan lagi ditambahkan lagi dalam soalan ini, anak muridnya tidak bertanya pun kepada ketua ini sehingga dia balik ke Singapura. Okay, sebelum kita bukakan ini soalan kepada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz kita, mari kita semainkan Eric. Mari. Tak ada dah, aku masih tengah fikir dia kalau solat jenazah. Tapi jenazah kira solat gaib lah. Dia buat macam solat gaib gitu lah. Bukan solat gaib. Solat gaib jenazah tak ada kat depan kita tau. Dia tu action baring ke macam mana? Dia baring. lah. Ketua dia okey, apa yang dikatakan pasal aku kenal orang ni personally. Kan? Apa yang dikatakan oleh beliau iaitu ketua tarikat ini dia baring dekat Jabal Nur. Oh, okey. Anak murid dia solatkan jenazah ikut saf lah. Ikut saf macam biasa kita nampak ya, betul. Lakukan lah. Okay. Sekarang aku nak tanya kau Eric, kan? Adakah engkau seorang anak muridnya? Adakah kau seorang jenazah? Aku kalau dah lepas solat jenazah tengok tok guru berdiri, aku yang tolak tok guru tu daripada gunung tu. Aku cakap innalillah. Tapi pelik tak? Okay, sekarang aku nak buka for discussion before kita ketengahkan ni kepada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz. Adakah ini satu peristiwa atau adakah satu upacara yang sangat pelik yang kau sendiri tak pernah dengar? Memang aku tak pernah dengar lah. Tapi kalau nak kita try sekarang, kita boleh try. Agaknya dia praktikal lah. Bilang anak murid dia, okay ni praktikal kira. Tak lah. Itu belajar. Itu nak buat kelas takkan lah kat Jabal Nur. Betul tak lah. Ini bukan praktikal lagi tau bro. Dia state in dalam dia punya statement ni yang aku ni bakal mati di kota ini. Yalah, tapi masalah dia tak mati. Dia masih hidup. Balik Singapura kita bunuh. Kau luar biasa. Kau tak sayang bunuh. Kau dah violent. Okey, sebelum kita terlanjur dengan apa yang kita berbual ni, baik kita ketengahkan isu ini kepada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz. Silakan ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jadi kita berbalik pada soalan yang ditanyakan ataupun yang diberikan kepada kita. Terima kasih kepada yang bertanya kerana perkara ini memang muskil lah. Perkara ini memang satu masalah yang mungkin baru dihadapi ataupun telah dihadapi berulang kali ataupun pernah berlaku ke atas dirinya itu berulang kali. Tapi Alhamdulillah
kerana berani untuk bertanya lah dan untuk mendapatkan jawapan atas satu-satu kelakuan atau perbuatan yang mana kita tidak tahu sama ada dia itu perkara yang betul ataupun tidak. Dan ini penting. Di dalam ilmu ataupun dalam menuntut ilmu itu penting sangat satu-satu soalan itu untuk satu-satu soalan lah. Penting bagi seorang murid ataupun pelajar itu bertanya akan satu-satu muskil ataupun perkara-perkara yang dia tidak faham. Maka sebaiknya adalah bertanya kepada orang yang ahli. Dalam Al-Quran itu disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian itu kepada ahlu dzikir. Ahlu dzikir ini adalah ahli ilmu. Lebih khusus lagi adalah ahli ilmu yang mahir ataupun yang pakar dalam bidang-bidang ilmu tertentu. In kuntum la ta'lamun, jikalau kamu tidak mengetahui. Jadi berbalik kepada soalan yang ditanyakan kepada kita, insya-Allah kita cuba untuk jawab dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu kembali kepada basic. Itu kalau kita lihat dalam kitab Safinatun Najah ataupun apa-apalah kitab-kitab yang basic, contohnya seperti Risalatul Jami'ah, Safinatun Najah yang dipelajari oleh murid-murid ketika masuk ke pondok-pondok pesantren atau madrasah dan sebagainya. Itu disebutkan di dalam bab jenazah. Itu disebutkan dalam bab jenazah. Itu siapa yang mati maka diwajibkan. Wajib 'alal mayyiti arba'atu asya'. Itu diwajibkan ke atas orang yang sudah meninggal dunia ataupun mayat itu 4 perkara. Jadi apakah maksud daripada mayat? Yang dimaksudkan daripada mayat itu disebutkan oleh para ulama, man faraqa ruhuhu jasadah, iaitu orang yang telah berpisah rohnya itu daripada jasad. Jadi bila roh itu sudah berpisah daripada jasad, seseorang itu tidak dinamakan orang yang hidup. Itu dinamakan orang yang sudah mati ataupun sudah meninggal dunia. Jadi daripada matan ini kita tahu bahawa diwajibkan ke atas orang yang sudah mati 4 perkara. Jadi salah satu dari 2 perkara yang disebutkan itu adalah solat jenazah ataupun solat. Jadi diwajibkan kepada siapa? Diwajibkan bukan ke atas orang yang mati. Kerana apa? Dia sudah tidak boleh bergerak dan sebagainya. Diwajibkan bagi orang yang hidup. Untuk menggugurkan fardu kifayah di situ adalah dia menyolatkan ke atas orang yang sudah mati. Baik, kalau kita lihat dalam matan itu disebutkan diwajibkan ke atas orang yang sudah mati itu 4 perkara. Jadi kita boleh ulang kaji apakah 4 perkara itu. Yang pertama itu apa? Dimandikan. Yang kedua kemudian dikafankan. Baik, kemudian disolatkan. Betul? Lepas disolatkan saya kata, kemudian barulah ditanam ataupun dikebumikan. Ada sebahagian ulama menambah dibawa ke kuburan. Dibawa ke perkuburan untuk dikuburkan ataupun untuk ditanam. Jadi untuk sebagai jawapan bagi soalan tersebut, tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan ataupun bila ada satu-satu perintah agar supaya seorang itu disolatkan dan solat itu dinamakan solat jenazah daripada matan yang tadi kita terangkan daripada ibarat kitab kita quote tadi, maka hukumnya itu tidak wajib. Dan boleh jadi kalau seseorang itu dia melakukan perkara sedemikian, itu adalah satu perkara yang haram. Kerana apa? Kerana ia adalah perkara yang tidak disyariatkan di dalam Islam, dan dia adalah satu perkara yang tidak pernah berlaku. Itu pada zaman Nabi SAW, itu tidak ada nas ataupun tidak ada daripada perbuatan sahabat-sahabat Nabi bahawa mereka itu menyolatkan orang yang masih hidup. Walaupun macam mana tinggi pun derajat orang yang hidup itu, tidak ada pernah sahabat-sahabat Nabi SAW itu mensolatkan jenazah Nabi SAW ketika Nabi SAW hidup. Itu semua berlaku setelah Nabi SAW itu wafat. Jadi perkara-perkara semacam ini adalah satu perkara yang melanggar syariat. Kemudian bila seseorang melakukan perkara tersebut, ia adalah satu perbuatan yang haram. Masya Allah. Jadi Ustaz, saya nak ketengahkan satu perkara yang sangat penting di sini. Saya rasa ramai lagi orang yang mengikut amalan-amalan yang sesat ini, yang kalau kita kirakan ini amalan-amalan sesat dengan secara membuta saja. Maknanya mereka tak lihat secara logik
Sekarang kalau saya nak bukakan pada discussion di sini, cuba bayangkan kalau tok guru mereka mengatakan, okey kau solatkan untuk aku sekarang, aku dah nak mati ni sekarang. Ikut secara logiknya kan, pasal pada saya ajal maut ni walaupun ia adalah satu takdir ataupun rahsia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, akan tapi tak mudah untuk seseorang itu memberitahu, okey aku nak mati ni sekarang ni, aku bakal meninggal dunia di tempat suci ni. Saya rasa perkara-perkara ni agak dongeng lah Ustaz, pada pendapat saya. Lagi-lagi pada zaman kita sekarang ini, melainkan yang memberikan hint tersebut adalah seorang yang soleh, seorang yang betul warak kan? Tapi cara dia hint pun dia tak direct. Cakap alangkah baik kalau misal alangkah baik kan tempat suci ni kalau kita meninggal dekat tempat yang suci, baru kita boleh relate. Tapi ini sekarang kalau balik kepada peristiwa ni, anak murid dia tahu yang tok guru dia masih hidup. Masih hidup. Tapi jadi buat juga. Masih mereka teruskan. Mereka teruskan. Agaknya dorang ni lah tak kuasa lah, layankan aja lah. Bukan. Kasih dia happy. Tak, kadang-kadang kita macam ramai-ramai kan. Macam satu orang dah buat macam kita dalam grup 10 orang kan. Orang dah ada Monkey dua. Orang akan ikut, kau akan terikut juga tau buat. Ni ada social eksperimen pun orang ada buat macam orang akan terikut, macam 9 orang buat, kau seorang tak buat, kau akan rasa ganjil dia dan kau akan buat juga. I see. Mungkin ada yang dapat terfikir peer pressure lah. Macam something like that. Macam apa yang kau cakap ni, is it peer pressure, macam orang tertekan rasa macam dia nak kena buat? Atau mungkin kau hanya orang-orang syariat aja. Ada cang kau orang hutan. Kau belum sampai makam marifat lagi. Kena dengar aku pula aku rindu kau last session betul serius. Aku rindu kau. Aku tak ada kawan kan macam patah sayap tau. Kau pandai Lepas tu kau cakap aku lain Kau pandai kau tukar terbelah Okey, aku nak katakan satu perkara ni kepada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz. Ustaz, jadi kalau kita ikut balik tidakkah orang-orang sedemikian ni, anak-anak murid dia terutama sekali kan, tidakkah mereka sedar ini perkara yang tak logik tapi tetap mereka teruskan? Sebab tu dikatakan oleh para ulama kita, itu penting bagi seorang individu itu yang sudah mukallaf itu untuk mempelajari ilmu fardu ain. Jadi ilmu fardu ain ni sangat-sangat ditekankan oleh para ulama dalam untuk guru kita, asatizah kita, para ulama kita dan sebagainya itu, bila seseorang itu memulakan langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak boleh ataupun sia-sia kalau dia itu tidak mempelajari ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain yang basic, yang seperti mana orang kata basic, ada orang kata tak perlu belajar dan sebagainya, terlalu basic lah dan sebagainya. Itu kadang benda-benda yang kecil ini kadang boleh menyelamatkan kita daripada kita itu tersesat dengan guru-guru yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dengan perbuatan ataupun suruhan beberapa individu suruh kita melakukan perkara-perkara yang memang sudah terang ataupun nyata ia melanggar syariat. Jadi macam mana kita nak tahu perkara itu dia melanggar syariat ataupun tidak? Adalah dengan mempelajari ilmu agama, khususnya ilmu fardu ain. Jadi kalau misalnya kata disuruh oleh orang, bahkan siapa pun orang itu, walaupun dia guru kita dan sebagainya, tetapi perbuatan ataupun suruhannya itu memang sudah terang-terang melanggar syariat, maka tidak dianjurkan, maka hukumnya itu adalah haram untuk kita itu mengikut apa yang disuruh. Walaupun dia itu sudah berbakti banyak, ataupun dia itu sudah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan sebagainya, tapi satu-satu suruhan itu bila kita melihat ia itu sudah melanggar syariat seperti mana yang diterangkan oleh para ulama dalam kitab dan sebagainya, maka tidak seharusnya dan haram hukumnya itu kalau kita sengaja buat. Kerana apa? Itu adalah seperti talabbus bi'ibadatin fasidah. Itu seperti dia itu melakukan satu-satu ibadah yang memang rosak ataupun tidak dikira di dalam syariat. Maka bila seorang itu melakukan, maka hukumnya itu adalah haram. Jadi ini penting bagi mereka, mungkin satu peringatan jugalah kepada diri kita dan juga orang-orang yang sedang dengar dan sebagainya, yang mungkin kita nak ambil satu-satu
Tariqah ni adalah jalan. Jalan ataupun suluk dan sebagainya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah tariqah yang mu'tabar. Tariqah yang telah diakui kebenarannya oleh siapa? Oleh para ulama. Tariqah yang tidak sesat dan sebagainya. Pilihlah guru yang benar-benar mengikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang itu kalau dia soleh ataupun dia dikenali oleh orang lain sebagai orang yang baik, orang yang mempunyai karamah, orang yang mempunyai kelebihan dan sebagainya, akan tetapi perbuatannya itu melanggar syariat, maka tidak dinilai ataupun tidak dikira kemuliaan-kemuliaan itu yang diberikan kepadanya. Mungkin itu adalah satu pendustaan dan sebagainya seperti mana yang disebutkan oleh para ulama. Jadi bila kita nak mengambil satu-satu jalan ataupun tariqah untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu disebutkan oleh guru-guru kita dahulu, pastikan ilmu yang basic, ilmu fardu ain itu sudah kita mendalaminya ataupun sudah kita kuasai. Supaya apa? Supaya tidak kita sesat. Kerana apa? Syaitan itu lebih mudah untuk menyesatkan orang-orang seperti ini. Dan bila kita belajar ataupun kita baca hikayat para salihin, para ulama, mereka-mereka yang tersesat dalam perjalanan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu ramai mereka itu daripada orang-orang yang besar-besar ataupun champion, orang-orang besar lah, banyak ibadah dan sebagainya, tapi tersesat. Kenapa? Tersesat itu kerana tidak mempunyai ilmu. Ahli ibadah, ahli boleh lakukan solat malam 300 rakaat, boleh tahan wuduknya daripada isyak sampai ke subuh dan sebagainya, tetapi tidak mempunyai ilmu. Jadi syaitan itu mudah untuk mendekatinya dan menyesatkannya. Itu perbezaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Masya Allah. Tapi apa yang Ustaz cakap tadi kan, huraian Ustaz tadi tentang bab mayat tu je kan, dia sebenarnya apa-apa semua macam berbalik pada formula dia Ustaz. Macam kaedah dia kan. Jadi itu yang lack of dekat orang-orang ni lah agaknya. Orang awam lah. Orang awam ni lah. Dia tak belajar ilmu tu je, kaedah tu dia tak tahu. Kalau dia tahu kaedah ni, dia dah terus jawapan tu dia dah. Kita tak berpegang kuat. Betul. Tapi ibadah tu tak valid lah. Pasal tak ada mayat apa. Tapi pada aku kan, ni ujian besar ni untuk siapa-siapa yang lalui ni ujian ni. Ujian besar orang kalau kau relax aje lah. Lagi besar bibir kau tu. Aku rasa kau jangan berbual pasal bibir set aku. Tapi aku tengok dia dekat skrin ni kan. Memang dia ni fotogenik lah. Seksi. Dah jangan. Okey. Nanti kaum hawa banyak tahu mesej-mesej. Aku tak nak tahu ni semua. Ustaz, tapi kalau ada ustaz macam paksa nikah macam mana Ustaz? Okay, sabar. Jangan divert daripada soalan. Aku dah nak tersedak. Kalau dia pasal Saipul, Eric, kamu nikah lagi. Kalau nikah, topik tak keluar. Terus. Pak ni kau suka. Hidup boy. Hidup. Aku buat nikah aku serius. Okay. Tadi Ipul ada meluahkan dia punya perasaan tentang perkara ni. Amat membahayakan kan. Kira ujian besar. Ujian besar untuk diorang kalau tak dapat sedar kan, tak dapat diberikan jalan yang lurus balik kan. Takut. Masuk engkau tak dapat diberi jalan lurus yang balik. I mean dia terus kira macam tersesat lah. Macam tersesat gitu. Dia mengamalkan dia asyik solat jenazah. Tapi pada aku benda kecil lah ni katanya. Tak juga. Tapi kita sekarang kita nak masuk kepada pasal yang seterusnya, iaitu adakah perkara ini boleh menjejaskan akidah seseorang, Ustaz? Kalau kita lihat daripada soalan yang diberikan, itu tidak ada perkara yang berkait dengan akidah. Jadi dia lebih kepada hukum lah. Jadi perbuatan itu adalah dikira sebagai perbuatan yang haram. Perbuatan itu adalah satu perbuatan yang haram. Dosa lah. Melainkan kalau misalnya kata ada i'tiqad ataupun ada kepercayaan. Kepercayaan yang bahawa solat jenazah itu boleh dilakukan contohnya kepada orang yang masih hidup.
Itu dia kata, misalnya kata betul-betul daripada ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia seperti menghalalkan satu perkara-perkara yang tidak wujud memang jelas haram. Menghalalkan satu perkara yang memang jelas haram, itu hukumnya itu adalah haram, tidak boleh. Dan kalau diiktikadkan ataupun istihlal, menghalalkan, itu ditakuti boleh menjejaskan akidah ataupun iman seseorang. Bahaya. Nampak tu? Bukan nampak, dengar. Dan ini perkara is really serious, bro. Macam tadi Ibu cakap memang betul. And it's betul membahayakan masyarakat kita kalau dia terus dengan amalan ini, dia berpegang dengan kalau betul grup ini berpegang pada iktikad itu, berpegang pada pandangan itu, na'udzubillah semua na'udzubillah, kita tak tahu kesudahan di penghujung hayat mereka. Di sini mungkin boleh kita tambah sedikit lah, bagi mereka yang mengikuti tariqah ataupun satu-satu tariqah, itu tidak menjadi satu kesalahan. Itu kalau kita melihat satu-satu perkara yang benar-benar memang melanggar syariat dan tidak ada khilaf dalam perkara yang dilakukan oleh seorang guru ataupun tok guru dan sebagainya, walaupun macam mana besar pun bakti dan juga jasanya kepada kita, mendidik kita daripada bawah lagi, daripada kita kecil sehingga kita dewasa, sehingga kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam satu hari ataupun beberapa kali kita melihat ada perbuatan-perbuatannya itu yang melanggar syariat, ataupun dia menghalalkan satu-satu perkara yang memang sudah jelas haram, itu tidak menjadi satu kesalahan. Ada orang dia kata, kalau saya misalnya kata tegur guru dan sebagainya, itu nanti saya akan dapat akibat, saya akan dapat satu dosa dan sebagainya, ataupun saya su'uzan, ataupun saya itu buruk sangka. Ini bukan tidak dibahas lagi ya. Sebab apa? Kita sudah nampak satu-satu perkara kebatilan, kesalahan, kejahatan yang dilakukan oleh satu-satu tok guru ataupun guru tu, maka tidak menjadi satu kesalahan untuk kita tegur kalau kita ada ilmu, ataupun kita bilang ataupun kita melaporkan hal semacam itu kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dan sebagainya, agar diambil tindakan bagi orang-orang semacam ini, agar dinasihati ataupun dinasihatkan untuk kembali taubat dan sebagainya, dan jangan teruskan perbuatan semacam ini. Jadi ini mungkin satu peringatan ataupun satu nasihat yang boleh kita berikan insya-Allah kepada mereka-mereka yang mana bila melihat perkara-perkara semacam ini berlaku di depan mata dan sebagainya, itu jangan teragak-agak untuk keluar daripada tariqah itu dan cari tariqah. Ada banyak, ada Naqsyabandiyah, ada Qadiriyah dan sebagainya. Boleh kita pilih dan pilih guru yang betul, seperti mana yang telah diterangkan oleh para ulama. Masya-Allah. Aku sebenarnya bila nak bacakan ni soalan nak ketengahkan ni soalan kepada especially pada malam ini aku having very tough time. Bukan, aku masa macam nervous tau nak ketengahkan soalan ni, kerana ini perkara real. And bagi mereka yang mendengar dan menonton, soalannya balik kepada heading daripada kita punya title lah of this podcast, iaitu solat jenazah bagi orang yang masih lagi hidup. Jadi ada grup-grup luar, ada yang grup yang kita ketengahkan pada malam ini, and especially grup tarikat ini, dia melakukan amalan ini secara terbuka lagi Ustaz dekat tanah suci, secara terbuka. Jadi di sini kita pun macam aku ni tak pandai sangat lah dalam bab agama. Tapi kalau aku tak tahu tentang sebuah amalan, lagi-lagi yang ada kaitan dengan syariat, aku tak akan mudah melakukannya. Aku cek Google. Kau Google. Patut muka kau pun macam Mark Zuckerberg Bukan Mark Wahlberg Google aja. Boleh tak solat jenazah tapi orang tu masih hidup? Kau take image. Takut tapi, keluar gambar lain. Mungkin kat sana tak ada data time tu. Jadi ada data dah kat atas gunung kan. Data dah lari dah. Dah lari.
Ada komen-komen daripada kawan-kawan kita? Okey, kita ada komen Nari aku boleh tunjuk komen terus langsung. Dipersilakan. Okey, kita ada komen daripada Abdul Malik, peminat setia Ini peminat setia. Alhamdulillah. Jom daftar di Rubat Singapura untuk ilmu fardu ain asas. Jom. Oh, ada dia kasih link lagi. Dia kasih link. Baik, terbaik. Tapi kalau Rubat Singapura adalah gabungan daripada para asatizah kita yang mana kebanyakan daripada mereka adalah kelulusan daripada Hadramaut. Dan mereka mengasaskan kitab-kitab turath jadi insyaAllah boleh dapat manfaat lah bagi mereka yang mendengar dan juga menonton. Dan bagi mereka yang mendengar dan menonton juga boleh juga ikut kuliah-kuliah yang sedia ada apa yang sedia dipimpin oleh Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz kita yang bertugas di Masjid Haji Muhammad Saleh Jadi penting untuk aku ketengahkan ni tau, Jad. Of course, betul. Pasal orang-orang kat luar sana they seek for guidance. Jadi kita ni kerja kita share. Kita share, kita linkkan diorang. Okay, kau brother, lu kalau nak belajar, lu belajar dengan ni ustaz. Okay. Kita kasih viral InsyaAllah ni ustaz tak ada mepek-mepek punya. Dekat Seekers punya media pun ada Ustaz Anwar pun ada juga. Ustaz Anwar. Boleh lain timing kan. Betul. So ni satu perkara. Dia asyik cakap Ustaz Anwar. Ustaz Alan Wasalan Ustaz. Balik kepada hadis Nabi tau sallallahu alaihi wasallam, almar'u seseorang itu bersama yang dia cinta. Aku rasa deep down inside dia tu dia cinta kepada Ustaz Anwar Hussein. Kau rindu Ustaz Anwar ke kau rindu kari Pak Onan Road ni? Dia belakang ke tau, selalu tempat dia. Untuk Masjid Khalid pun siapa-siapa nak sumbang kan tengah renovation. Aku baru lalu hari tu. Dia dah tak ada masjid tu. Betul. Kan. Juga aku pun nak tambah juga bagi mereka yang nak pasal banyak tempat kita boleh cari untuk pengajian actually. Dan bagi mereka yang stay in the east side, nak cari tempat-tempat pengajian dekat daerah east side, bolehlah pergi pada Masjid Khalid. Sana mereka ada weekend halaqah. Bagi orang dewasa dan juga anak-anak kecil. Sana yang dipimpin adalah Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz Anwar Hussein. Ustaz favourite kau lah. Tapi kau dah pilih ustaz mana? Ustaz sebelah kau rasa macam mana? Sama. Kau jangan pilih kasih tau. Aku sengaja test dia depan Ustaz Abdul Hafiz. Siapa munsyid kau ni kalau sebenarnya kau nampak aku kat tengah-tengah kanan kiri ustaz-ustaz, insyaAllah aku jabat tangan bersama lah. Dahsyat. Wah, kiri kanan kanan Ustaz Abdul Hafiz, kiri Ustaz Anwar. Takkan nak Michael Jackson kat kanan. Kiri Messi tu lah. Okey, kita ada so far tak banyak sangat komen hari kan. Jadi bagi mereka yang sedang menonton, silalah komen, tolonglah komen. Kalau bagi mereka yang ada soalan juga, sila letakkan soalan anda di comment section dan insya-Allah kita akan ketengahkan soalan-soalan anda kan kepada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz insya-Allah taala. Baik. Jadi kita ada satu soalan lagi yang saya nak ketengahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Ni soalan kelakar jugalah. Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah terkencit dalam solat Jumaat. Saya takut dan tak tahu apa nak buat. Ketika itu saya teruskan solat aja. Adakah sah solat saya? Jadi kita ketengahkan soalan ini kita ketengahkan soalan ini kepada aku tak nak jawab soalan ni. Okey, sabar. Kita kasih Al-Fadhil Al-Mukarram. Cuma aku ingat je Ustaz pernah kata kalau kita teruskan sebenarnya berdosa juga. Pasal apa? Ibadah tu rosak. Betul Ustaz? Betul. Dia ada cara dia tahu macam mana kalau dah berlaku macam ni kau tahu macam mana? Kalau terkincit tutup hidung bukan tutup bibir. Betul. Dari korang attack aku. Dia tak boleh teruskan je kan. Betul. Tutup hidung. Itu isyarat dia. Tutup hidung jemaah semua. Tahu tak? Bukan hidung kau je seorang. Tai kau dah terbau sendiri. Jemaah sampai ke imam.
Kau tengok tu imam buat apa tadi. Ada macam Nasiku 7 je. Ini kira kalau tengah jemaah ramai-ramai. Betul. Confirm aku tak boleh fokus. Tak payah sampai terkencit. Kalau terkentut je. Selalu ni mesti berlaku banyak kali. Tapi kentut tengok apa degree. Degree berapa? Tengok berapa desibel. Ada kentut dia bunyi tapi tak bau. Ada kentut silent. Dia tak bunyi langsung tapi Masya Allah bau dia. Aku bilang kau, hoi tangan ringan je siapa ni. Kadang-kadang macam kita members kan. Dah itu senyap-senyap dia. Tertelan punya, alamak aku punya mengamuk kadang-kadang. Kau tertelan angin kentut? Macam terbau. Macam terasa je. Kau tahu. Kau terasa angin kentut. Tak baik gitu. Kau tahu marah video kau kentut kan member kat depan muka kau ada tahu. Tapi tu aku dah tahu tak bau. Tak bau aku tahu. Tapi at least tu okay tau. Yang tukar rekod aku waktu At least tu okay tau bro. Aku pernah satu member ni aku tak namakan dekat live show ni kan. Ini member aku rasa brother Abdul Malik kenal dia. Dia brother aku tempat kerja aku. Saya pernah Ustaz kan duduk sebelah dia tau. Duduk sebelah dia, kita dah berbual sembang-sembang, dah habis kerja semua, dah sembang-sembang. Sekali dia bangun, dia sengaja pergi kat depan saya, dia lepaskan satu kat depan muka saya Ustaz. Aduh. Saya punya mengamuk tapi insya-Allah lah. Pasal kita dah belajar tasawuf daripada ustaz kan. Nak kena belajar sabar. Banyak bersabar kan. Jadi dah belajar bab keimanan juga daripada Kiai Ijat juga kan. Kesabaran level pun dah naik sikit dah. Kesabaran bukan kesabaran. Nasib baik aku tak swing daripada muka tau. Tapi bau ke tak? Bau lah. Bau punya. Dia pay silent killer bro. Silent killer tak cakap kau. Kalau dah senyap, kentut tu senyap, tak ada bunyi, itu yang danger. Tapi sekarang kalau misalnya kentut tu dia tak keluar tapi dia macam bubble kat perut, batal tak batal? Oh, itu namanya hukum kentut perut. Kan ada orang pernah tanya tau ni, dia macam rasa angin dia tahan terus macam itu bunyi drum lah dekat perut. Boleh berlaku Ustaz kira dia menahan tau, dia menahan. Jadi dia terus gangguan. Itu terus balik. Keluarkan kat mulut dia keluar angin gitu juga. Itu tak batal. Okey, mari kita ketujukan soalan ini, iaitu hukum terkencit dalam solat Jumaat. Adakah sah ke tak? Adakah sah ataupun batal solatnya? Kan, sila ya Fadil Ustaz. Jadi jawapan bagi soalan yang ditanyakan, kita tahu bahawa salah satu perkara yang dapat membatalkan wuduk seseorang itu apabila keluar sesuatu itu daripada kubul ataupun dubur. Daripada kemaluan depan dan juga belakang. Itu bin ahadis sabilain, itu keluar sesuatu apa jua perkara yang keluar itu dapat membatalkan wuduk. Bila dia membatalkan wuduk dan ketika dia sedang laksanakan solat, tak kira solat Jumaat ataupun solat fardu yang lain, fardu asar ataupun zuhur ataupun subuh, maghrib ataupun isya, itu dapat membatalkan dia punya solat. Jadi bila sudah batal dia punya solat itu, perlulah dia keluar daripada solat dan jangan dia teruskan dia punya solat kerana hukum dia itu adalah haram. Bila kita itu melakukan satu-satu ibadah, contohnya seperti solat, sedangkan kita itu tidak berada dalam keadaan berwudu. Jadi bila berlaku situasi seperti itu, apa yang seharusnya dilakukan, dia keluar daripada safnya. Even kata para ulama, walaupun dengan perlu untuk melangkah ataupun dia itu ceroboh saf dan sebagainya, walaupun perlu berjalan di depan orang yang sedang melakukan solat, itu kerana apa? Kerana ada keperluan. Kerana tidak tidak perlu kerana ada keperluan lah untuk keluar daripada, tidak salah lah tidak menjadi satu kesalahan bila dia melakukan perkara sedemikian. Baik, dia kata dalam soalan itu dia terkencit ataupun dia itu terbuang air lah. Itu apa yang seharusnya dilakukan. Jadi seharusnya bila terkencit, kita ambil daripada soalan itu, iaitu pakaiannya ataupun seluarnya itu sudah terkena najis, kotor. Kotor. Jadi dia bukan hanya batal dia punya wuduk. Jadi tak seharusnya kalau dia keluar dia main wuduk kemudian dia teruskan lagi solat Jumaat. Memang tak sah solat Jumaat. Kerana apa? Kerana menanggung najis. Dan najis yang dibersihkan najis juga lah Ustaz. Jadi najis yang ditanggung itu, kalau kita belajar dalam bab najasah itu najis yang tidak dimaafkan lah. Baik.
Jadi najis itu perlu dibersihkan. Perlu dibersihkan sehingga tidak ada sifat-sifat daripada najis itu dan sebagainya. Barulah dia masuk. Kalaulah masih solat Jumaat itu misalnya kata masih diteruskan ataupun masih imam belum habis lagi daripada solat Jumaat. Itu kalau misalnya kata letaklah batal daripada wuduk itu pada rakaat yang pertama contohnya. Jadi dia keluar, kemudian dia bersihkan najis, fasgimnya, kemudian ambil wuduk dan sebagainya. Dia masuk balik dalam masjid, tengok imam sedang rukuk dalam rakaat yang kedua. Dalam rakaat yang kedua. Lalu dia berangkat takbir, kemudian dia rukuk. Dan dia mendapatkan tumakninah dalam rukuknya. Dan dia yakin bahawa dia dapat rukuk. Dapat rakaat. Bersama dengan apa? Bersama dengan imam. Tidak syak, tidak ada ragu-ragu dan sebagainya. Maka hukumnya adalah dia mendapatkan satu rakaat. Daripada apa? Daripada solat Jumaat. Jadi bila imam sudah memberikan salam, apa seharusnya dilakukan? Cuba tambah lagi satu rakaat sahaja. Akan tetapi kalau misalnya kata dia dapat imam pada rakaat yang kedua, tetapi imam sudah bangun daripada aqall rukuk ataupun sekurang-kurangnya rukuk, imam sudah dalam keadaan sujud misalnya kata, ataupun sudah i'tidal dan sebagainya, dia tetap dia nak masuk juga, nak solat juga dengan imam itu kan. Jadi dia tetap angkat takbir macam biasa. Akan tetapi bila imam itu dia sudah selesai ataupun sudah memberikan salam, maka wajib baginya untuk menambah berapa rakaat? 2 lah. 4 dah. 4 rakaat. Wajib baginya untuk menambah 4 rakaat. Kerana apa? Sudah tidak dapat lagi Jumaat. Tidak dapat lagi rakaat pertama. Itu bersama dengan imam. Baik, salah satu daripada syarat sah dia solat Jumaat itu antakuna jama'atan. Itu hendaklah dilakukan dalam keadaan berjemaah pada situ. Apakah maksud daripada berjemaah? Adakah pada semua solat? Tidak. Itu kata para ulama dalam mazhab kita, mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, itu satu rakaat bersama dengan imam. Okay, satu rakaat bersama dengan imam. Jadi bila ibarat itu mutlak, dia tak cakap rakaat yang pertama ke rakaat yang kedua. Satu rakaat bersama dengan imam. Jadi selagi dia dapat rakaat yang kedua, dia dapat rukuk bersama dengan imam dan yakin mendapatkan tumakninah dalam rukuk dan dalam keadaan imam itu masih dalam keadaan rukuk ataupun sebelum imam itu bangun daripada aqall rukuk, maka dia mendapatkan rakaat. Kalau tak dapat, maka hukumnya dia tambah 4 rakaat. Masya-Allah. Tapi niat dia pun niat soal saja solat Jumaat juga kalau dia niat gitu. Tetap kalau misal kata dia nak niat, tetap dia solat Jumaat juga. Cuma Jumaatnya itu kulliba ataupun ditukar nanti menjadi zuhur. Bila ditukar menjadi zuhur dia nak tambah 4 rakaat, tak perlu niat lagi lah. Itu dah automatik jadi zuhur. Baik. Ustaz, saya nak berikan satu gambaran di sini Balik kepada soalan yang tadi tu kan, kita tunjukkan soalan. Itu saya terkencit dalam solat Jumaat, saya takut dan tak tahu apa nak buat. Ketika itu saya teruskan solat je. Okey. Cuba bayangkan Ustaz dan sahabat-sahabat yang kena ada. tutup mata? Tak ada, boleh. Tak boleh. Kalau bayangkan aku selalu biasa tutup mata. Yang lagi baik cuba terkencit. Tutup mata, rapatkan bibir. InsyaAllah khusyuk. Pada hari Ni hari dia. Iman dia bagus ni hari. Tapi gua love sama lu. Kita troll macam gini tapi tetap kat luar studio gua hak dengan lu. Korang kalau ada nak start body shaming, aku pun boleh start aku punya body shaming kau. Tapi ini satu kejayaan untuk saya, Ustaz. Masya-Allah. Tak ramai orang nak dapat bibi macam saya. Ramai yang nak kena injek. Saya cakap. Free Allah kasih Saya bukan nak riak, Ustaz. Kegilaan ramai wanita, Ustaz. Dan juga kusa. Okey, aku nak berikan gambaran di sini, okey? Cuba bayangkan kalau orang ni dia terkencit. Okey. Kalau tadi Ustaz mengatakan dia boleh melangkah menuju ke arah toilet kan, agar boleh dia dapat bersihkan dia punya najis dan boleh pakaian dia dan juga mengambil wuduk semula untuk kembali semula
kepada solat Jumaat itu bersama imam. Tapi cuba bayangkan Ustaz, dia terkencit tu mungkin banyak tau. Tapi kalau dia langkah Tercicir-cicir Astagfirullah. Aku nak cakap pun aku macam geli gemak sikit lah. Tapi kalau dia melangkah, habis kalau najis tu tercecir Ustaz along the way. Habis yang sujud pula kau. Astagfirullahaladzim. Itu ujian. Tepis. Enak berkrim. Enak berkrim. Yang besar tu. Macam mana tu? Jadi wajar ke dia melangkah atau dia just stay kat situ? Tengok keadaan jugalah. Tengok keadaan ke? Kalau yang keluar solid-solid ni. Tak, kalau keluar yang cair-cair lagi teruk bro. Kalau solid selalu cair je. Tapi Ustaz balik pada kaedah Ustaz. Okay. Macam tercecir kan, kau nampak tercecir tempat kau sujud. Jadi kau jangan sujud lah. Kau sujud gerakkan sikit, tak terkena. Tapi tetap solat kita sah Ustaz, betul tak? Macam mana kalau ada najis? Saya kata dia yang tercecir. Tai dia tu maaf je Tai dia tu terjatuh tempat saya sujud. Kita kasih gambaran the whole row. Kau referring the whole row of the saf lah. So the whole row of the saf, misal ada 10 orang. So panjang lah saf dia. So dia dekat first punya position. Dia nak pergi ke toilet sebelah kanan, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6 all the way to the 10 person. So dia nak kena melangkah 9 orang tau. So 9 orang dia sudah drop dia punya souvenir macam mana. So is that the gambaran yang kau nak kasihkan di sini? Boleh juga. Najis tu tempat sujud. Jadi orang itu tak perlu panik lah kira. Jadi dia baca jadi dia tak perlulah sujud baik terkena tempat tu. Walaupun tempat tu ada tapi dia ke depan sikit dia sujud, mungkin dia terbau lah tapi tak kena najis. Tak kena najis tak batal dia benar solat. Baik pada kaedah. Siapa yang tak kena najis Ustaz? Yang sujud dia tu jemaah yang lain. Jemaah yang lain. Kalau tak kena najis. Tapi kalau tempat yang dia solat tu ada najis Ustaz, tercecir depan dia. Depan dia tak ada masalah. Tetap hukum dia sah, dia benar solat. Sebab apa? Najis yang maksudnya dapat membatalkan dia benar solat. Itu apa? Najis yang ada pada badan, pakaian dan juga tempat. Tempat dia itu saya kata bukan tempat yang kena pada anggota tubuhnya ketika dia solat, contohnya sujud dan sebagainya. Tapi misalnya kata kalau dekat dan sebagainya, hukumnya makruh saja. Itu hukum dia. Selagi tak kena, hukum dia itu tak jadi apa-apa. Jangan buat perangai nak berak tempat orang sujud. Tak lah, Ipul tak. Ipul dia very civilized. Ini ujian juga. Tapi kita boleh daripada soalan tu kita berikan gambaran yang lagi satu. Okey. Kita berikan gambaran yang lagi satu. Contohnya misalnya kata dia dapat solat dengan imam. Rakaat pertama, rakaat yang kedua. Baik. Imam misalnya kata Assalamualaikum warahmatullah. Dia pun ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah. Terkincit. Sah. Imam terkincit. Tak. Makmum terkincit. Sah Ustaz. Macam mana? Sah. Ini sah macam nak kahwin lagi. Cepat dia Sah. Kenapa sah? Dia dah beri salam sekali dah. Dah beri salam. Dia dah dapat satu salam dah. Sebab salam pertama tu wajib. Adakah ini Ustaz Saiful Bahri? Jadi dia dah dapat satu salam tu. Artinya solat Jumaat dia sudah sah. Jadi salam yang kedua itu hukumnya adalah sunnah. Yang jadi masalah dia dan boleh menjadi haram kalau dia teruskan juga. Sebab ada orang dia ada pandangan ataupun dia mungkin dia belum tahu dan sebagainya, selagi dia tidak salam dengan dua salam ataupun salam yang kedua itu, selagi itu dia masih dalam solat. Padahal kita dalam fiqh Syafi'i mengatakan bila sudah satu salam berarti apa? Sudah selesai. Kita benar solat. Dari situasi seperti itu, kalau selepas satu salam makmum itu selepas satu salam selepas salamnya imam, maka hukum solatnya itu sah. Masya Allah. Tapi ilmu tu tadi ilmu yang kalau Jumaat jadi zuhur. Jumaat jadi zuhur tu ilmu. Betul. Kalau tak kita ingatkan apa kita fikir ni betul kan. Aku pun ingat tadi macam itu. Ini aku pun tak tahu dari baru dapat ni. Alhamdulillah. Masya Allah. Syukran. Kira banyak orang kadang je syukran aja.
Syukran aja. Nasi tak ada. Nasi lagi Minggu depan. Tapi ini perkara memang boleh berlaku pada sesiapa pun. Betul. Kita tak tahu bila-bila nak terkincit. Bila-bila nak terkincit. Tak, tapi kan ada, kita berbual sebab najis ni kan. Ada kaitan lah soalan aku ni. Aku pernah waktu kelas alakal dulu kan, ada orang pernah bertanya kalau bayi tu ada pampers, pakai pampers, dan dalam pampers tu bayi tu terberak. Lepas tu dia sebelum bapa dia ni sebelum solat ni dia dah dukung anak dia yang keadaan tu ada pampers tu. Jadi boleh wuduk dia batal tak Ustaz? Wuduk dia kalau dari segi wuduk tu tak batal. Tak batal Wuduk itu tak batal. Cuma yang menjadi masalah bila dia menggendong anak itu ketika dia solat. Jadi walaupun najis itu ataupun najis daripada bayi itu tidak kelihatan ataupun tidak kena pada pakaian sebab ada pampers ataupun ada lambin dan sebagainya, tetapi najis itu telah dihukumkan dengan hukum zahir. Artinya apa? Sudah keluar daripada bayi itu, terkencing ataupun kencing dan juga tahi dan sebagainya. Walaupun tak kena pada pakaian kita menggendong, membau bayi itu, tetapi dihukumkan seperti kita menanggung najis. Mana kita dah tahulah ada najis kan. Even kalau bau pun dah bau pun salah satu daripada tanda lah bahawa najis itu ada. Tapi kita nak kena batalkan solat dah kalau gitu. Itu kalau kita gendong najis dan sebagainya. Kalau misal kata kita angkat dan tiba-tiba terbau najis, ataupun misal kata ada bunyi kentut dan sebagainya, keluar najis dan sebagainya, atau berbau hancing dan sebagainya, itu kita terus meletakkan bayi itu. Tapi kalau misal kata kita terus menggendong bayi itu dan sebagainya, hukum solat kita itu batal. Kalau terus letak tak ada apa-apa Ustaz? Kalau misalnya kata dengan bau tu ada dan sebagainya, contohnya seperti najis yang terjatuh pada pakaian kita, letaklah najis itu yang jatuh pada pakaian itu, lalu ditepis pakaian kita itu dibuat macam gini sehingga najis itu jatuh, tidak dipegang najis itu. Sama juga bila kita ada misalnya kata bau dan sebagainya, dulu kita letak bayi itu, itu qabla aqalli tuma'ninah, itu ada dhabit. Sebelum berlalunya sekurang-kurangnya tuma'ninah, ataupun kalau misalnya kata sudah berlalu sekurang-kurangnya tuma'ninah, itu kadar subhanallah, kita masih lagi menggendong bayi itu dan sebagainya, maka hukum solat kita itu batal. Dari segi wuduk kita tak batal. Kerana apa? Balik pada safinatun najah, itu manintaqada wudu'uhu wajib alaihi manintaqada wudu'uhu haruma alaihi manintaqada wudu'uhu. Nawaqidul wudu'i arba'atun. Nawaqidul wudu', perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu' itu 4. Yang tak disebutkan. Bila menanggung najis dan sebagainya, itu dapat membatalkan wudu' dalam mazhab kita. Jadi kalau misal saya demonstrasi, saya angkat ijat bayi tak ada. Misal saya angkat bayi dan saya sedang dalam rakaat pertama, saya sedang baca suratul Fatihah kan. Jadi saya tengah baca suratul Fatihah, saya tengah in the middle of bacaan saya tu, saya terbau bau najis ataupun bau tahi yang sangat kuat. Confirm plus chop datang dari bayi ni. Okey. Jadi kadar dia berapa second Ustaz untuk saya letakkan bayi? Takkan saya nak buang bayi tu gitu. Jadi dia letak. Terus bila kita tahu, terus kita letak lah bayi itu, dia letakkan tepi ataupun letak atas meja ke apa, dipaskan lah. Sebelum berlalu kadar itu aqallu tuma'ninah, itu yang disebutkan oleh para fuqaha lah. Jadi maybe dalam 3-4 second. Jadi kalau saya letak bayi pula, jadi gerakan saya pun nak kena jaga Ustaz. Tidak boleh dengan 3 gerakan berturut-turut. Tidak boleh dengan 3 gerakan berturut. 3 gerakan berturut-turut itu dapat membatalkan solat kita juga. Gerak boleh turun ke bawah, letak, kita naik balik macam. Tapi kita tak boleh continuous. Balik kaedah. Kan naik balik rumah.
Tak adalah, takkan nak buang bayi je gitu kan. Bayi tengah berak, buang je kan. Jadi dalam ini dari segi hukum lah. Kita bincang ini benda dalam segi hukum dan sebagainya. Dan kadang memang tak boleh dielakkan. Memang solat kita batal pun. Contohnya bayi tu misalnya kata kalau kita turun ni 3 kali bergerak-gerak. Kalau kita campak bayi ni tak 3 kali bergerak-gerak. Takkan kita nak campak bayi tu. Kalau Apple saya gendong saya campak dia. Jadi sebab dia sebab dia manusia kan, dia anak kita lagi kan. Betul. Jadi ini perlu berhati-hatilah dalam masalah ini. Kerana banyak berlaku kadang dalam solat. Dan apa yang kita bicarakan ini dalam mazhab kita. Kita tak bahaskan dalam mazhab-mazhab yang lain. Dalam mazhab kita mazhab Syafi'i. Baik. Begitu juga kalau misalnya kata kita bawa bayi kita, anak-anak kecil, ketika kita bertawaf misalnya kata. Bertawaf juga ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat sah tawaf itu salah satu daripadanya adalah tahara anin najis kan, bersuci daripada najis. Ustaz, alang-palang kita buat satu topik ni kan. Lagi satu soalan, tapi soalan ni senang lah bagi Ustaz. Banyak soalan kau tadi betul lah. Aku memang suka Bafiq. Aku dari kat kau suka Bafiq, aku suka. Alhamdulillah. Jadi misalnya Ustaz, saya ni seorang ayah baru dapat anak lah Masya Allah. Nak jadi ayah lagi cakap. Ada. Nak jadi ayah lagi cakap. Tutup kedai Bisa kata ini satu example saya. Saya ni ada wuduk. Lepas tu tengah tunggu waktu, bayi saya pula, anak saya ni menangis. Saya dapat tu dia kencing. Jadi saya pun cebokkan dia lah. Mungkin kat luar orang tak tahu. Jadi soalannya wuduk bapak dia ni batal tak bila dia cebokkan anak dia? Misalnya anak dia berak lah. Jadi dia cebokkan anak tu. So dia stop dia bersolat lah. Tak ada, belum solat dia tapi dia ada wuduk. Dia ada wuduk. Tengah tunggu solat lah. Dia ada wuduk, dah tu dia cebok anak dia, anak dia berak, dia bersihkan dia cuci. Dia dah cuci tangan dia semua, lepas tu masuk waktu dah tu dia solat. Sah ke tak solat? Itu salah satu balik pada nawaqidul wuduk, perkara-perkara yang dapat membatalkan wuduk tadi. Itu salah satu perkara yang akhir, yang nombor 4. Itu massul qubulil adami au duburihi bibatnir rahati au butunil asabi'in. Ibarat Safinatun Najah, dia mengatakan memegang kubul alat sulit depan, kalau bayi itu lelaki, taib, contohnya bayi itu lelaki lah, au duburi, ataupun duburnya, bibatnir rahah, dengan perut, telapak tangan, au butunil asabi', perut jari jemari, dari perut telapak tangan, dari jemari, yang disebutkan diajarkan oleh guru kita bila ditutupkan semacam ini. Mana bahagian yang ditutup? Bila ibu jari macam gini. Bila yang tersentuh, misalnya kata tepi, ataupun bahagian atas, ataupun dekat sini, tak disentuh bahagian bawah, dia cebuk macam gitu, ataupun dia menggunakan glove. Dia menggunakan glove, maka hukumnya itu tidak batal. Masya Allah. Cuma gini semua tak ada apa-apa lah. Sini tak apa dah. Belakang lah. Sini kalau dia tak gunakan glove, kita boleh berak lagi. Jadi kalau dia tak gunakan glove dan dia cebok, misalnya kata biasa orang cebok dengan gini lah. Orang tak gunakan glove, dia cebok macam gini, hukumnya batal. Batal lah. Kalau ada gini-gini tak batal lah. Kalau ada gini tak batal. Tak batal. Belakang. Perlu tu. Ataupun sekarang orang gunakan apa? Glove tisu ke tisu, yes. Hukumnya tak batal. Pasal kan ni bab ni dia selalu continue. Aku boleh tak sambung lagi ni? Best. Penonton ada tanya soalan tak ada? Jangan layankan ini sangat. Pendengar tu, pendengar. Aku lebihkan pendengar ni. Kau dengar. Ini aku sendiri dengar tapi aku pun tak tahu jawapan dia. Kebelakangan ni Ustaz Anwar ada buka satu kelas melalui inilah. Online kelas. Jadi soalan yang ditanyakan ni seorang wanita. Kau dengar tak? Kau tak dengar Perempuan ni dia tanya Ustaz, saya ada masalah ni. Angin yang selalu keluar daripada faraj dia. Adakah itu membatalkan wuduk dia? Angin Angin. So dia dah ada wuduk tapi dia tak keluar dari belakang angin tu. Keluar daripada kemaluan depan dia. Interesting. Macam Faraj lapar itu. Tak tahu lah aku tak tahu Kita boleh kadang-kadang aku kadang menyesal dari soalan ni.
Aku tak pernah dengar gini. Aku tak pernah dengar. Atau aku duduk aku dengar. Apa benda ni? Ini alamak. Ini Betul betul. Ustaz Anwar terangkan aku dengar. Oh, kira scientifically ada lah. Scientifically memang ada. Pecah je dia. Sakit ke apa tu? Yelah dia ada keuzuran lah. Maknanya sakit angin lah. tu keluar dari kemaluan dia depan. Engkau try angin keluar daripada kemaluan kau. Kalau keluar aku muti je lah. Mana boleh? Apa ini betul? Ini soalan. Kau tak macam kau pergi cari kelas Ustaz online, Ustaz Anwar yang online baru-baru ni. Sebab Ustaz Anwar kau tak tengok kelas dia Tak ada report aku skip. Okay. Tapi ini betul-betul. Jadi itulah soalan dia. Apa soalan dia? Dah sabar. Soalan dia tu lah. Jadi kita ketengahkan soalan ini kepada Alfa Abdul Al-Mukarram Ustaz. Soalan terakhir Alang Balas soalan terakhir. Ada lagi soalan daripada kita penonton, nanti kita bacakan. Aku rasa nak teruskan lagi. Silakan Ustaz. Jadi Ustaz Anwar jawab macam mana? Apa yang awak ingat? Okey, Ana cuba ingat Masya-Allah. Kalau tak silap Ana lah kan, Ana dengar pasal sambil tengok TV. Tak cakap bohong. Okay, jadi boleh dengar. Boleh dengar Ustaz Anwar dia ada cakap lah yang kalau mengikut mazhab Syafi'i yang disuruh kita ikut pasal soalan ni daripada Asia Tenggara ni lah. Ya, Jadi kita berpegang pada mazhab Syafi'i. Jadi kalau tak silap lah kalau salah mampus. Tak ada lah. Batal Ustaz. Masya Allah. Betul lah daripada jawapan tu. Alhamdulillah. Jadi dia termasuk daripada nawaqidul wudu, perkara yang dapat membatalkan wudu itu kan tadi dah disebutkan keluar sesuatu daripada qubul ataupun dubur. Di dalam mazhab kita Syafi'i tak kira. Sama ada yang keluar itu benda yang biasa keluar, contohnya seperti kencing ataupun tahi, ataupun benda yang nadir ataupun jarang-jarang keluar. Ataupun benda tak biasa keluar. Jadi contohnya dalam masalah ini, contohnya angin. Itu keluar daripada mana? Daripada faraj. Jadi angin itu tak biasa. Angin itu biasa keluar daripada alas sulit di belakang. Tapi ini keluar daripada mana? Ini keluar daripada faraj contohnya. Jadi hukumnya itu dapat membatalkan wudu. Baik, kita ada lagi satu masalah boleh kita relatekan dengan masalah ini. Jadi perempuan ini dia mengalami ataupun dia dapat penyakit ini, ataupun boleh kita anggap sebagai satu penyakit. Itu yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, itu masalah salis. Jadi ada orang salisul baul, itu selalu terkencing-kencing, kencing ni tak stop. Ada orang salisul rih, ada orang terkena penyakit selalu buang-buang angin. Jadi tak kira sama ada buang angin itu ataupun angin selalu keluar daripada yang belakang ataupun depan. Jadi itu ada pembahasannya yang khusus. Dia kena sumber dan sebagainya. Sebab apa? Tetap dia itu adalah orang yang diwajibkan ke atasnya solat. Tapi bila diwajibkan ke atasnya itu solat, dia dalam keadaan sentiasa berhadas. Air mani selalu terkeluar, misalnya kata salisul mazi, keluar air mazi selalu tak stop dan sebagainya. Taib salisul rih. Taib, jadi itu ada dia punya cara-cara disebutkan oleh para fuqaha. Seringkasnya kita boleh sebut hukumnya itu seperti perempuan mustahadah. Itu syarat-syarat bagi perempuan mustahadah kan, ada kan. Bila masuknya waktu, kemudian kena berturut-turut di dalam membersihkan, contohnya ataupun letak kapas, sumbat, letak kapas dan sebagainya, sumbat. Masya Allah. Kesian juga ni Kesian juga ni. Lagi kesian kau pergi komen no, tak? Kesian juga ni. Tak ada aku komen kau. Dia ikhlas aku cakap. Tak ada komen kau kan. Kau viral. Kau forum perdana memang dah kena cut. Aku komen viral. Aku doakan kalau siapa-siapa yang mengalami kesakitan macam ini diberikan kesembuhan secepat mungkin. Amin. Pak ni kau step wali Dalam soalan ni dia ada doa. Lain soalan tu tak ada doa. Ni ada doa. Ustaz dah kena dengar. Aku turut bersuka cita juga. Mana ada orang pernah sebut para siapa? Aku tak pernah dengar. Sebab tu aku macam terkejut juga. Aku ingat kau main-main tadi. Tadi rupanya ada kesakitan gini. Aku tak tahu. Saya daif style. Apakah saya peminat semua. Tak peminat.
Sabar. Aku tak pernah dengar orang doakan untuk Faraj. Kau orang pertama. Tak, untuk orang yang kesakitan. Kesakitan ni. Okey. Untuk datangkan kesembuhan untuk dia lah, insya-Allah kan. Mudah-mudahan. Dan elakkan aku daripada kesakitan ni semua. Semua kita semua. Tak nak lagi. Aku tak nak sembarang aminkan dah. Kau doa pun danger juga. Tapi betul tak masalah ni kira banyak lah untuk ulama-ulama ni nak kena brainstorm, nak cari fikir dalil untuk ni semua. Okey, kita ada soal, kita ada komen daripada kita member-member, sahabat-sahabat kita yang sedang menonton live. Daripada Abdul Malik, apa hukumnya kalau Hisham Zailani tengok video tengok podcast ini tapi tidak komen? Dia tu hukum dia apa? Aku dah malas nak cakap. Hukum dia kalau macam boleh dalam podcast jangan sebut nama dia. Jangan sebut lah. Lebih afdal lah. Jangan bawa lagi terus. Hilang motivasi kau Aduh. Ingat alamak. nanti kat chat group countdown kan aku buat. Sabar tengok. Okay, sekarang dia komen. Hisham Zailani komen. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat bertanya. Waalaikumsalam. Ni pak kita jawab kan. Kita orang Islam nak jawab kan. Jangan sampai aku solat gaib tu tahu. Okey, Haji Koki. Haji Koji pula. Haji Koji. Nak menanyakan soalan kan. Assalamualaikum Ustaz dan SNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi bayi itu tidak boleh letak di atas sejadah yang kita tengah gunakan. Jadi saya rasa ini soalan balik kepada soalan yang diketengahkan tadi, mengenai bila kita sedang solat menggendong bayi yang dalam keadaan najis. Bayi itu adalah pembawa najis kan. Jadi soalan yang ditanyakan oleh Haji Koji di sini, adakah bayi itu tidak boleh diletakkan di atas sejadah ke? Boleh pada kaedah. Saya tak ingat dia punya jawapan. Jadi dia punya jawapan dia itu benar saya ulang kaji dalam kitab. Jadi masalah dia kat situ, adakah dianggap dia itu bersambung dengan najis ataupun tidak. Jadi contohnya misalnya kata bila bayi itu diletakkan di atas sejadah. Sejadah tu adalah benda yang dipijak. Sejadah itu adalah benda yang dipijak. Baik. Jadi sejadah yang ada di bawah telapak kaki kita itu, adakah hukumnya itu bersambung? Dihukumkan dia itu benda yang bersambung ataupun benda yang bersambung dengan benda najis, itu dianggap bersambung kepada kita ataupun tidak. Kerana ada satu masalah, contohnya misalnya kata kalau kita sedang solat dan kita misalnya kata kita pegang tali dan tali itu terikat pada satu sampan, dan atas sampan itu misalnya kata ada najis anjing. Ataupun misalnya kata kita ada tali ini misalnya kata diikatkan pada anjing peliharaan kita. Contoh masalah ada anjing itu kan najis. Betul. Najis tak? Betul. Anjing itu najis misalnya kata dalam keadaan dia basah dan sebagainya. Taib. Adakah kita dianggap bersambung dengan najis? Kita dianggap bersambung dengan najis. Cuma itu dalam keadaan tali itu diikat pada tangan kita ataupun tali itu diikat pada mana-mana bahagian daripada badan kita. Cuma sekarang masalah dia, kapet itu adakah dianggap dia perkara yang di bawah ataupun tidak. Sedangkan dia itu berada di bawah kaki kita. Jadi masalah ni kita tangguhkan dahulu. Kita boleh ulang kaji. Tak ada ni masalah. Jadi jawapannya untuk hari ini Allahu alam. Saya perlu ulang kaji, kita perlu ulang kaji. Tapi yang tadi Ustaz cakap bila part yang cerita yang dia tu terkincit tu, kalau kat sejadah depan kita elak sikit tu, kita masih boleh continue lagi. Itu kalau kat masjid lah. Itu kalau bisa kata dia kapet dan sebagainya. Sekarang ni adalah sejadah. Kalau misalnya kata sejadah yang berada di bawah telapak kaki kita, itu anak iskal ataupun saya ragu-ragu nak jawab kat sini. Sebab apa saya tak ingat. Saya tak ingat. Adakah sejadah ni dianggap benda yang boleh kita anggap iaitu bersambung bila diletakkan najis ataupun tidak. Allahu'alam buat masa ni. Allahu'alam. Masya Allah. Soalan terbaik tu nanti kita sambung. Soalan ni dia akan sambung. Banyak manfaat orang dapat. Terima kasih kepada Haji Koji atas soalan ini. Ini mungkin boleh kita tambah. Itu tak semua, kadang soalan-soalan yang diberikan itu kita mampu untuk jawab. Contohnya Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu itu terkenal dengan Imam Darul Hijrah.
Yang mana Imam Malik itu berada dekat kota Madinah Munawwarah, itu tidak ada orang yang berani keluarkan fatwa. Semua akan kembalikan soalan-soalan kepada Imam Malik. Bila ditanya akan satu-satu soalan, itu ditanya berpuluhan soalan. Itu cuma dijawab dalam 3 ataupun 4. Lagi 30 lebih soalan yang ditanya. Itu Imam Malik kata, Allahu a'lam. Masya Allah. Saya tak tahu. Tapi ini tidak menunjukkan bahawa Imam Malik itu dia tak ulang kaji pelajaran. Tak. Tak sama Imam Malik dengan saya. Saya ini banyak buku tapi display dia. Adalah Ustaz. Jadi Ustaz Imam Malik itu disebutkan oleh guru kita dulu, Syekh Muhammad Awad Al-Manqush. Itu bukan kerana kejahilan Imam Malik, tak tahu. Kerana pangkatnya yang tinggi dalam ilmu dan sebagainya. Itu kerana apa? Adamul istihdar. Itu tidak hadir masalah itu. Kadang ada masalah memang sudah diulang kaji, tapi dia tak hadir. Bila satu-satu soalan itu ditanya, kita tak tahu ataupun kita ragu, maka sebaiknya kita kata Allahu a'lam, atau bertanya kepada mereka yang tahu, ataupun sekurang-kurangnya kita suruh rujuk kitab-kitab tertentu. Jadi insya-Allah. Dan jangan malu untuk mengatakan Allahu a'lam. Masya-Allah. Masya-Allah. Wah, luar biasa lah. Nampak dia serius dia pun dah datang. Muka kau pun dah lain tau. Nampak? Ustaz cakap jangan malu mengatakan wallahu a'lam. Engkau tak tahu malu terus cakap sah. Lebih baik kita dapat jawapan macam ni tau. Yes. Daripada ada kalau misalnya ada satu ustaz tu dia terus menjawab tapi salah ke apa. Macam mana pun ulama tetap orang biasa juga. Betul. Tak lari pada kesilapan kecuali macam Nabi kita kan. Sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Ini teringat Ustaz. Saya teringat pasal Ustaz membicarakan tentang kelebihan ulama ni. Saya pun teringat ceritanya tentang almarhum iaitu Habib Salim Al-Shatiri. Masya-Allah. Kan Ni pun saya rasa masyhur lah kan, ustaz sendiri pun tahu kan, mereka-mereka yang belajar di Berubat Tari mereka akan tahulah kan, keunggulan dan kehebatannya seorang ulama seperti almarhum Habib Salim Al-Shatiri. Saya diberitahu beliau ni mana-mana dia pergi dia akan baca kitab. Dekat kereta dia ada kitab, dekat depan pintu dia ada kitab, dekat tepi tempat tidur dia, meja kecil dia pun ada kitab dan sebagainya. Dia tempat-tempat dia yang duduk, dia tak akan membuang masa. Dia akan membaca kitab dan kitab-kitab tu berbeza-beza. Jadi saya diberitahu dia boleh membaca dalam satu hari tu kitab-kitab yang ada di rumahnya tu berpuluhan. Wallahualam lah. Saya dengar daripada murid-murid beliau sendiri kan. Apa yang didengar tu disaksikan. Masya-Allah. Apa yang didengar itu adalah perkara yang bukan jarang disaksikan, biasa. Kebiasaan disaksikan. Masya-Allah. Itu umpama macam boleh kita kata untuk mudah faham, itu seperti snack. Kitab ni sebagai snack. Oh, macam makanan Ustaz. Makanan snack. Cemilan yang selalu ada. Masya-Allah. Yang ada bersama dia lah Habib Salim Al-Shatiri almarhum. Itu hatta dalam kereta. Itu dia tidak akan buang masa untuk berlalu masa begitu saja tanpa membaca ataupun orang membaca kitab. Hatta ketika bisa kata dia safar, dia keluar negeri dan sebagainya, akan dibawa puluhan kitab bersama dengannya. Masya-Allah. Dan akan sangat-sangat dihargai apabila dihadiahkan kepadanya itu satu-satu kitab. Walaupun kadang kitab itu adalah kitab yang dia sudah ada. Tapi bila dia menerima satu-satu kitab, walaupun kitab itu dah ada, dah memang ada di maktabahnya, dia menerima dengan seolah-olah itu adalah pertama kali. Masya-Allah. Dia menerima kitab itu dan dia akan baca dan sebagainya. Jadi dia dalam safar dan sebagainya itu tidak pernah lepas daripada kitab. Dihidupkan masa-masanya itu penuh dengan bacaan kitab itu. Dia sendiri baca puluhan kitab. Belum lagi kita tambah orang yang datang untuk membaca kitab kepadanya. Taib itu sehingga kan disebutkan, dia pernah mengatakan dalam sehari itu lebih kurang 40 lebih daripada buah 40 lebih jenis buku kitab berlainan dari ilmu-ilmu yang berbeza. Pelbagai macam ilmu itu dibaca di hadapannya dan sebagainya.
Dan dia itu bila dibaca dan sebagainya, itu je itu bukan hanya dibaca saja, kadang dia buat komentar atas bacaan tersebut. Kemudian itu belum campur lagi kitab yang perlu dia syarahkan pada waktu siang hari, waktu subuh, selepas kita ada madras pada hari Sabtu, dan juga hari Rabu itu ada lebih kurang ada 7 ataupun 6 buah kitab ditambahkan lagi. Kemudian bila dia pulang ke rumah selepas waktu duha, itu ada orang yang lain, orang-orang tarim itu sendiri, orang-orang luar itu datang, penuntut ilmu datang untuk baca kitab, kemudian mengajar pada waktu malam. Bila dia pulang lagi, ada orang datang di rumah dia untuk baca kitab dan sebagainya. Jadi tak terlepaslah beliau itu daripada kitab. Masya Allah. InsyaAllah kalau Ustaz izinkan, kan, pada episod yang akan datang, ingin saya ketengahkan topik kelebihan kita membaca kitab-kitab, kan? Dan bukan setakat kelebihan kita membaca kitab, kelebihan kita mendengar orang lain membaca kitabnya juga. Kerana it works in both ways tau. And this is magic, betul. Benda ni betul ada kelebihan kan, yang Allah letakkan, keberkahan yang Allah letakkan pada majlis-majlis pembacaan kitab. That's why correct me if I'm wrong, Ustaz. That's why ulama-ulama lagi-lagi di Hadramaut kan, mereka menekankan pembacaan kitab kan, dalam majlis-majlis roha. Ini memang luar biasa lah. Pasal yalah, macam kita yang tak pernah pergi tarim tapi banyak mendengar kisah-kisah ulama-ulama ni. Macam Habib Saleh Syatri ni kita pernah dengar yang kalau anak murid dia call dia akan ingat tau siapa anak murid dia yang kat Singapura yang dah balik ni semua. Masya Allah. Itu kelebihannya ulama. Berbeza anak murid mungkin bila terlupa guru, guru ni dia ingat anak-anak murid. Masya Allah. Tapi kalau kita memang kaji balik, memang perjuangan mereka tu dalam ilmu memang tak dapat ditandingi lah. Masa diorang lah tu digunakan perjuangan mereka tu dalam ilmu, tiap-tiap langkah mereka tu, subhanallah. Pasal anda pernah terdengar satu kuliah daripada satu Habib daripada Indonesia ni. Dia cerita lah Habib Umar bin Hafiz datang kat Indonesia. Lepas tu dia nak naik kereta api pergi kat satu tempat ni. Jadi bila sampai anda tengah tunggu kereta api ni, Habib Umar terus cakap dengan anak murid dia, okay, baca maulid. Haji. Lepas tu semua orang datang, tu jadi majlis maulid dah depan stesen kereta api tu. Haji. Yang ceritakan ni Habib tu, dia pun belajar dengan Habib Umar kat Hadramaut. Haji. So dengan cerita-cerita gini macam dia asyik cakap Habib Umar ni dia tak membuang masa. Pada dia masa tu jangan dikosongkan. Betul. Jadi cerita gini untuk orang awam macam kita dengar ni pun syok lah kan. Kita macam antara mungkin cerita-cerita ni dapat motivate dah. Betul, motivate. InsyaAllah. Dan kita sedar macam kita punya buang masa ni dah terlebih lah. Lebih sangat. Lah, jangan cakap lah, aku tak nak cakap. Jangan buang masa main pool lah. Kita main pool. Jangan cakap buka kitab. Jangan ingat Ustaz tak tahu korang nak menyeleweng. Tapi beriadah tu pun perlu Ustaz. Tak nak attend sahabat bertanya pergi main pool. Ingat Ustaz tak tahu Apa je. Badan kita kan nak exercise, minda-minda. Jadi penonton pun tak request seminggu sekali. Kalau diorang banyak beli kopi, memang aku seminggu sekali. InsyaAllah. Kita main pool pun ada niat juga boleh. Macam niat apa? Niat dakwah nak cek lampu. Kita belajar ilmu. Dia tanya dia ilmu lampu kat bola tu. Itu ilmu duniawi. Aku dah dapat juga asifu. Sebab itulah kita ni orang awam ni banyak kekurangan yang dhaif ni kan. Tapi dia dengar kisah-kisah orang soleh ni biasa. Sebab tu kadang-kadang kita orang awam ni aku kadang-kadang orang awam ni kan macam kat alam cyber sikit lah, aku nak luahkan perasaan aku. Silakan. Jangan kau teman-teman aku tak sebut nama umum Yang suka macam komen macam ya cute babe gitu. Itu aku jentik dia tu Yalah, masa aku benda-benda macam gini yang macam lah yang kita belajar, kita kan pada diri saya pun macam Ijat cakap kan, kita jauh lah daripada jauh agama kan. Banyak lagi kekosongan yang kita nak kena bikin, kita tak bikin apa-apa benda dosa ke kan, macam tak lari kan selalu daripada hidup kan, daripada dunia.
Tapi pun agama pada saya kita nak kena bersatu lah kan. Tak payah macam nak shoot each other Beza pendapat. Beza pendapat je. Kau punya hentam, kau punya tak nak kawan, kau punya nak tunjuk muka ke apa. Kau punya dragon belum keluar bro. Kau punya dragon belum keluar. Tak perlu ni semua bro. Kita kalau boleh bersatu lah. Kita sedar diri kita sikit Lu lah. by dragon laki ke perempuan? Betul ah. Lu by dragon laki ke perempuan? Kemaluan dia tak nampak. Macam bunsa dragon dia. Jadi tak perlulah kan kadang-kadang. Kita share, kalau share benda-benda yang baik kan untuk sama-sama manfaat, okay, insyaAllah baik. Tapi apa yang kau cakap ni betul lah. Pasal Ustaz, kat Singapura ni banyak tau macam kalau kita cakap pasal tarikat, yang fanatik pun banyak. Kita pun pernah mengalami macam dulu kita orang awam ni lagi tiba-tiba macam semangat tiba-tiba macam tarikat orang bahasa tarikat ni apa dia ada macam organisation lah kita macam ikut tarikat ni lah. Jadi kita pun nak ikut kan, macam feel good gitu lah. Kita dah part of them, kita macam rasa wah aku ni pun kira dah boleh solat jenazah walaupun masih hidup. Come on kita orang awam selalu macam ni tau. Jadi alhamdulillah dapat kenal yang tarikat bagus kan, macam back to basic. Habis marifat pandai masuk doa toilet tak ada. Jadi aku pun sedar macam aku marifat kan merimpat sama ni kan. Jadi itu kesedaran. Banyak huha pak Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tuan sambung kan dah. Taklah, jadi apa ilmu penting, kita orang awam ni kan, kadang kita pun selektif lah kan. Nak approach ustaz yang kita tak kenal, takut orang pun tak macam Ustaz Hafiz dengan kita kan. Boleh gurau. Jadi kita ada keselesaan. Jadi Ustaz ni jadi tempat kita bertanya lah sama ni kan. Tentu ni rancangan apa? Sahabat bertanya. Kau baik punchline baik aja. Lu on form ada. Sound effect belum tahu pakai tu. Kalau ada masuk kan. Betul lah. Tahu dah ada berpedal. Betul lah. Jadi alhamdulillah kita dapat merangkumi episod kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi manfaat bagi mereka yang live mendengar live menonton. Aku nak request satu lah. Sila je. Kita next time bawa lagi Taufik datang sini. Kita bawa kasidah sikit lagi. Actually aku memang dah panggil Einal dengan Taufik. Sekarang in the works lah. Sekarang tengah dalam perancangan. Kita memang nak bawa masuk Einal dengan Taufik. Tapi nak suruh kau main gitar Jad. Kau boleh tak? Depan orang live audience ni sekarang, aku nak kau jawab boleh tak boleh kau main gitar untuk kita. Kau nak aku jawab? Boleh. Bid'ah. Suara betul. Aku tanya betul-betul. Penonton, bid'ah tu maknanya innovation. Betul tak Ustaz? Innovation dia ada bid'ah hasanah. Dahsyat. Tapi ada orang kata ini dalam tak okey. Dulu tak ada bid'ah hasanah. Tak boleh. Tak boleh ikut bid'ah aje. Orang ada hadis. Bid'ah haram. Dahsyat. Tapi tadi Ustaz dia cakap haram juga. Benda haram memang haram. Yang benda yang haram jangan dihalalkan. Tapi yang kalau khilaf is khilaf. Macam mana nak halalkan? Dua saksi. Sah. Itu part je kau pandai. Tapi macam berani tak berani lu brother Ijat Koki kan, gitaris the best guitarist in Singapore. Itu dah melampau. Kita boleh lah. Ramai yang PM tak terima. Nanti ramai ni kecam betul tak betul je ni gitaris hebat. Tak, kadang-kadang ni pun masalah lah. Dah kasidah nanti ada orang yang musician dia macam cita-cita tinggi nak modernkan kasidah tu. Padahal saya walaupun saya suka main gitar lagu rock pun, kasidah biar ada gitu je lah, tak payah nak tambah-tambah gitar. Tapi kalau nak aku memang lagi suka lah kalau betul. Ini aku bawa kompang sekali. Tu kompang tu memang tak sajak tu kau kecil. Kalau main anak memang aku punya game. Penonton tak nampak. Jadi alhamdulillah insyaAllah memang kita dalam perancangan memang nak bawa Taufik dengan Einal dalam studio untuk kita menyemarakkan lagi macam half time punya time diorang masuk Tak lah, macam sekali hari juga episod sama yang macam sekali hari. Sebenarnya kan Indra dengan Ustaz Hafiz pun banyak topik kita boleh tanya diorang. Asyik dia tanya kan. Jadi kita pun boleh tanya diorang. Pasal diorang ni dulu pernah pergi Hadramaut.
Jadi boleh kongsi lah dengan kita. Kau pun jarang dengar apa kan. Kau hadra pun tak tahu main. Kau maut dia nanti. Aku bibir je maut. Aku terima. Okay. Jangan lagi kau tahu tendangan maut tu. Apa erti tendangan maut? Tak lagi. Kita pun nak kita nak dengar macam mana perasaannya orang tinggalkan negeri lama-lama pergi menuntut ilmu dekat third world country ni. Kan kau tak nak dengar ke? Pada aku ustaznya story lagi baik untuk kita. Asyik soalan basic ustaz pun naik boring ke. Ustaz terkentut lah terkencit. Ustaz berpengalaman dekat luar negara belajar lebih banyak lebih lama daripada korang kan kat dalam toilet tau. Aku tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Apa ilmu kita yang aku belajar kan. Tapi pun yang ustaz gini lain. Jari barat jari aku sini, dia jari sini. Jauh. Bandingan dia jauh. Aku tak faham apa dia. Jauh. Ni semua falsafah orang berilmu semua gini. Kalau saya correct me if I'm wrong Ustaz kalau saya dapat kirakan ustaz 5 tahun di Hadramaut, 5 tahun di Mesir. Ada sikit lebih kurang 4 tahun di Hadramaut. 4 tahun di Hadramaut. Lebih kurang 5 tahun lah di Mesir. Subhanallah, masya-Allah. Allahu Akbar. 9 tahun. Kau belajar apa? PhD je. Kau bangga kan? Yang kau support kan sangat, yang kau naik kan? PhD kau duduk. Apa nak buat wai? Itu je gua mampu. Kita pun ini berrezeki masing-masing lah. Betul tak ustaz? Kalau semua orang jadi ustaz, tak boleh start. Betul. Mesti nak kena seimbang. Ada ustaz, ada orang awam, ada Eric. Betul tak? Tapi pada aku kan, yang aku sangat menghargai adalah pengorbanan mereka. Para asatiza kita, mereka keluar menuntut ilmu dan bertahun-tahun. Tak kira penat lelah, tak kira ada duit tak ada duit tau. Betul. Diorang pergi menuntut ilmu. Betul. Kalau saya dah dengar Ustaz cerita-cerita orang kat kan, Eric kalau pergi seminggu dia dah balik. Betul Ustaz. Dia tengok saji nasi lauk kering kan. Dah jebek. Aku nak tanya kau Eric kan, kau kalau kau kena pesantren ke atau macam pondok-pondok kan, kalau hari-hari kau makan nasi dengan ikan kering kau boleh tak? Aku InsyaAllah demi agama. Engkau depan live ni kau cakap okey lah. Kita punya kuat korang tahu. Betul lah. Lagi kuat cincin kau tu. Kita kan jangan main-main. Betul lah. Kalau tak orang tidur pun kita cari kafe. Okey. Masya Allah, satu episod yang saya rasa sangat bermanfaat. Dan bagi yang menonton, terima kasih kerana sudi menonton bersama kita kan pada episod kali ini. Dan bagi mereka yang support kita punya konten, suka pada kita punya konten dan nak menunjukkan penghargaan anda terhadap sahabat bertanya ini, bolehlah lungsuri kepada www.buymeacoffee.com/snmtv untuk membelanja kita kopi. Kalau berani lah. Kau rasa dah berani ke? It's not about the kira macam hargai lah. Menghargai and token of macam appreciation kan. Kerana kita yang berempat ini, kita semua melakukan ini dengan satu passion kan. Yang kedua pada aku ataupun yang paling utama sekali, kita meletakkan agama dululah. Betul. Dan dakwah agama tu dahulu dulu. Betul. Jadi nak dapatkan manfaat itu. Jadi insya-Allah penghargaan yang anda tunjukkan kepada kita amat dapat memberikan manfaat kepada sahabat bertanya, insya-Allah taala. Dan jadi apa dia? Banyak duit kopi, kita boleh tukar sponge colour merah. Baru macam Eseros. InsyaAllah. Brother Reggae dah cuy tadi Mike boleh nak sampai sana InsyaAllah dia ada dia ada chance insyaAllah. Dia ikonik kan. Dia insyaAllah. Dengan adanya dia, si Dek tu tak ada blessing. Kau jangan sebut lah, dia tu dah memang aku. Jadi insyaAllah kita akan ketemu lagi
lagi pada episod minggu depan insya-Allah. Dan minggu depan ke minggu lagi dah satu? Minggu depan. Minggu depan seminggu balik ya. Ada insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan ketemu lagi pada minggu depan, dan saya host anda Indra Sahib, dan saya Ijak Koki. Saya Eric People. InsyaAllah kita ketemu lagi dalam rancangan Sahabat Bertanya. Eric mata dah kecil Peace y'all. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.